Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan pensyarah kita iaitu Dr. Mara Ridwan Cik Abdul Rahman. Kami daripada kumpulan 11 ingin membentangkan proses pengakusan keropok leko DNR Leko Sendirian Berhad. Hai, saya Nur Atikah binti Azizan dan saya perkenalkan ahli kumpulan 11 iaitu Naila Farafisha binti Azman, Nur Zafirah binti Darmis, Nur Hamizah binti Hashimuddin dan Farah Wahida binti Hadi Abdul Munir. Haji Nazri Muhammad Dagang dan adiknya Haji Nazir Muhammad Dagang pada mulanya menguruskan perniagaan keropok ini. Mereka bekerjasama dan berkongsi idea bagi menghasilkan keropok leko yang terbaik di negeri Terengganu di bawah jenama BTB 2209 yang mana ianya dipegang oleh perniagaan berkat Nazri Nazir Enterprise. Singkatan nama Kamput Booking Talk Bank membawa kepada percintaan monika BTB dan dari segi pemilihan nombor 2209 pula, ia juga sebagai penghormatan kepada arwah bapa mereka yang meminati nombor 2209. Pada mulanya, hanya keropok leko standard yang dibuat. Namun, semakin meningkat masa, banyak kemajuan dan pelbagai perisa dalam keropok leko yang telah dicipta. Ciptaan keropok pertama yang dicipta pada tahun 2011 dan pada tahun 2016, 8 jenis keropok yang berbeza tersedia di bawah firma berkat BTB iaitu keropok rebus vacuum, keropok jejari biasa, keropok jejari keju, keropok keju lava, keropok keju hirisan, keropok keju bawang dan keropok lada hitam dan keropok keju. Setelah gagal mendapat kelulusan daripada jenama BTB yang digunakan oleh Berkat Nazir Nazir Enterprise, Puan Dasimah telah membuat keputusan untuk menamakan semula perniagaan dan mengubah suai jenamanya sebagai langkah berjaga-jaga. Oleh itu, nama perniagaan akan ditukar kepada DNR Leko Sendirian Berhad selepas pembincangan untuk menggabungkan nama ahli keluarga mereka. Melalui prestasi kewangan syarikat, kita dapat lihat berlaku sedikit peningkatan dalam kedudukan jualan dan untung kasar perniagaan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dalam tahun 2018, sejumlah RM62,000 hasil jualan dengan untung bersih sebanyak RM13,000. Namun, pada tahun 2021, jumlah jualan meningkat kepada RM95,000 dengan untung kadar bersih sebanyak RM32,000. Peningkatan keuntungan jualan dari tahun ke tahun menunjukkan perniagaan berpotensi untuk berkembang maju pada masa depan. Namun, perbelanjaan modal amat diperlukan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran yang sedia ada. Oleh itu, sistem pengurusan dan kawalan kos produk dan perniagaan amatlah memerlukan perubahan bagi meningkatkan lagi kapasiti pengeluaran produk. Bagi operasi penghilangan produk, buat masa sekarang, secara proaktif sebanyak 1,300 paket keropok leko dikeluarkan dalam masa sebulan. Bagi kapasiti pengeluaran yang ada pada masa sekarang ialah sebanyak 15,600 paket keropok leko dalam masa setahun bersamaan dengan RM1,10,200 nilai jualan setahun. Bagi saluran pengedaran adalah melalui ejen-ejen runcit, jualan terus dan juga media sosial. Penglibatan perniagaan dalam ekspo makanan juga dapat membantu mempromosikan lagi produk. Masa operasi pengeluaran terbahagi kepada dua shift iaitu pada 8 pagi sehingga 12 tengah hari dan 2 petang sehingga 6 petang. Bagi operasi penghilangan produk, terdapat 2 operator bagi setiap shift. Pemprosesan keropok leko melalui beberapa kerja utama seperti mengisar, mengadun, merebus, menggoreng, kawalan kuantiti dan membungkus. Setiap pemprosesan satu batch mengambil masa lebih kurang 20 jam. Di sini ditunjukkan alih proses bagi keropok leko berdasarkan satu batch proses yang bersamaan dengan 150 pack. Bagi kapasiti penuh pack keropok leko ialah sebanyak 300 pack sehari. Setiap pack tersebut mengandungi 500 gram keropok leko.
Jadual satu berikut adalah kadar pratentu kos-kos utama dalam mengeluarkan satu batch keropok leko 150 pack atau bersamaan dengan 75,000 gram atau 75 kilo keropok leko. Oleh itu, satu pack bersamaan 500 gram. Jadual satu menunjukkan kos bahan, buruh dan overhead berdasarkan kadar pratentu yang telah diaplikasikan oleh DNR Leko Sdn Bhd. Penentuan kos dijalankan bagi setiap batch dengan kos bahan adalah sekitar RM677.70 per batch, RM4.52 per pack. Kos buruh pengeluaran adalah RM75 per batch, iaitu 50 per pack, dan overhead berjumlah RM1,590 per batch, RM10.60 per pack. Jumlah kos produk per batch adalah RM858.70 per batch atau RM5.72 per pack. Dari segi peratusan, kos bahan adalah paling tinggi 78.92%, diikuti oleh kos overhead 12.34% dan kos buruh iaitu 8.73%. Seterusnya adalah margin untung kasar keropok leko. Kadar margin keuntungan bagi setiap pack adalah bergantung kepada unit jualan. Harga jualan bagi pesanan melebihi 20 pack adalah RM7.50 per pack, margin 31%, manakala harga jualan bagi pesanan kurang daripada 20 pack adalah RM8 per pack dengan margin 40%. DNR Leko Sdn Bhd tidak melibatkan kos pengangkutan yang signifikan kerana semua pesanan akan dikutip sendiri oleh pelanggan yang membeli. Kos pengangkutan pentadbiran dan promosi di-charge kepada akaun untung rugi dan bukan dimasukkan ke dalam kos overhead produk. Seterusnya ialah unit pengeluaran keropok leko DNR Leko. Unit pengeluaran bagi bulan Januari ialah 1305, bagi bulan Februari ialah 1275 dan bagi bulan Mac pula ialah 1350. Pada setiap pack DNR keropok leko akan dibuat sendiri oleh pekerja-pekerja syarikat DNR Leko. Setiap satu pack akan mengambil masa dalam 7.8 minit dan setiap pekerja dibayar RM8 per jam. Seterusnya ialah belanjawan kos buruh langsung. Di sini telah dinyatakan amaun bagi unit pengeluaran, keperluan jam buruh langsung, jumlah jam buruh langsung yang diperlukan, kadar upah buruh langsung dan kos buruh langsung bagi ketiga-tiga bulan iaitu Januari, Februari dan Mac. Seterusnya ialah amalan sistem pengekosan. Pengekosan standard juga dikenali sebagai sistem kawalan. Sistem pengekosan standard ini diaplikasikan dalam standard pusat kos. Ciri utama standard pusat kos adalah output boleh diukur dan input diperlukan untuk mengeluarkan setiap unit output boleh ditentukan. Umumnya, standard ini digunakan untuk aktiviti pengeluaran atau perkilangan. Kos standard adalah kos yang dipertentu iaitu kos sasaran yang perlu dilibatkan di bawah keadaan operasi berkesan. Kos ini tidak sama dengan kos belanjawan. Pengekosan standard menyediakan jangkaan kos seunit aktiviti dan belanjawan menyediakan jangkaan kos untuk keseluruhan aktiviti. Seterusnya, DNR Leko tidak mempunyai satu sistem pengekosan yang formal dan sistematik. Perniagaan ini mengamalkan sistem pengekosan standard yang mana setiap komponen kos adalah berdasarkan pratentu yang telah lama ditentukan. Ini bermaksud kos produk sama ada bahan, buruh dan overhead yang diperlukan adalah berdasarkan batch pengeluaran, iaitu sebanyak 150 pack setiap batch. Walaupun kaedah pengekosan standard digunakan, namun perniagaan DNR Leko tidak pernah menyediakan analisa varian bagi menentukan kos standard dan kos sebenar dalam penghilangan produk. Ini menyebabkan mereka tidak mengetahui tentang kecekapan dalam penggunaan bahan, jam buruh dan overhead. Rekod hanya digunakan untuk menentukan keluar masuk bahan mentah dan jam bekerja sahaja tetapi bukan untuk tujuan kawalan dan pengurusan kos. Sistem pengekosan pesanan kerja mungkin sesuai dilaksanakan sekiranya DNR Leko menerima pesanan khas keropok leko daripada mana-mana peniaga. Walau bagaimanapun, kesedaran dan ilmu pengetahuan dalam sistem pengekosan dalam kalangan pihak pengurusan hendaklah ditingkatkan terlebih dahulu.
Cabaran pertama ialah kekurangan mesin dan peralatan yang melambatkan proses pembuatan keropok leko. Sebagai penambahbaikan, pengurus perlu membuat pembelanjaan modal untuk membeli lebih banyak mesin dan peralatan seperti membeli mesin automatik yang canggih untuk menambahkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran. Cabaran kedua ialah harga bahan mentah yang tidak menentu yang menjadikan kadar pratentu pengekosan perlu diselaraskan dengan lebih kerap. Sebagai penambahbaikan, pengurus boleh membeli bahan mentah yang kering secara pukal bagi mengurangkan kos pengeluaran. Cabaran yang ketiga ialah ketiadaan analisis variance cost yang menyebabkan perniagaan tidak dapat menilai prestasi keperkilangan mereka. Sebagai penambahbaikan, pengurus perlu mewujudkan satu sistem pengkosan standard dengan mengambil kira analisis variance penggunaan bahan, buruh dan juga overhead. Pepatah Melayu pernah berkata, disangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah jalan. Begitulah keadaan dalam perniagaan, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Namun, tanpa kesusahan, tiada wujudnya sebuah kehidupan. Begitu jugalah dengan perniagaan Dina Leko ini yang mempunyai jatuh dan bangun perniagaannya. Walaupun boleh dikatakan bahawa syarikat ini menggunakan kaedah pengokosan biasa, ianya hanya berkesan sebahagiannya sahaja. Manakala dari segi sistem pengokosan, terdapat jurang yang besar antara teori dan amalan perniagaan dalam sistem pengokosan. Ianya disebabkan oleh dua faktor, iaitu yang pertama ialah tiada analisis varian dilakukan pada kos standard dan kos sebenar. Dan kedua pula, kaedah penyerapan overhead tidak dilaksanakan sepenuhnya kerana banyak perbelanjaan overhead tambahan tidak diiktiraf dan diserap ke dalam produk. Cadangan untuk dilaksanakan oleh perniagaan berhubung dengan pengurusan kos berdasarkan dapatan kajian ringkas ini telah kami bentangkan di dalam pembentangan ini. Sekian daripada kami, maaf jika ada kekurangan. Sesungguhnya yang sempurna itu dari Allah dan kekurangan itu daripada setan. Kami hanyalah mangsa keadaan. Sekian terima kasih kami ucapkan.